Allah, pada petang ini saya akan sambung perbincangan berkait dengan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada muka surat 152, iaitu berkenaan dengan Tauhid Uluhiyah. Jadi sebelum ni kita bincang berkenaan dengan Tauhid Rububiyah. Yang keempat itu Tauhid Rububiyah. Kita telah bincang sebelum ini. Jadi yang kelima, Tauhid Uluhiyah. Uluhiyah ni terjemahan dari sudut bahasa makna ketuhanan juga. Ketuhanan Allah itu. Ketuhanan terjemah bahasa gitulah. Cumanya di sini bukan maksud dari sudut bahasa, tetapi yang dimaksudkan dalam perbincangan dari sudut istilah. Yang mana dalam kitab ni dia guna metod tauhid tiga tu. Tauhid uluhiyah, rububiyah dan tauhid asma' was sifat. Baik, tauhid uluhiyah disebut juga dengan istilah tauhid ibadah, yang bererti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala melalui segala pekerjaan hamba. Mana segala perbuatan hamba lah, maksud pekerjaan itu makna perbuatan hamba. Yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah. Apabila hal itu dia syariatkan oleh Allah, maka seperti berdoa, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, cinta kepada Allah. Begitu juga penyembelihan, zibh. Zabaha, zibh. Itu penyembelihan. Bernazar, isti'anah, yakni minta tolong. Istighathah. Istighathah ni dia lebih khusus pada minta tolong ketika mula-mula berlaku insiden itu. Bila mula-mula berlaku kes itu, patuh kaki masa pada waktu tu, tolonglah tu dia panggil istighathah. Hak kita dalam keadaan biasa ni itu orang panggil doa. Isti'anah ni minta tolong. Minta isti'adzah, yakni minta berlindung kepada Allah. Hak kita kata a'udzubillahi minasyaitan, dia panggil isti'adzah. Dan segala apa yang dia syariatkan dan diperintahkan Allah dengan tidak menyengutukannya dengan sesuatu apapun. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata-mata dan ikhlas kerana. Dan ibadat tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ini dari sudut ibadat. Agak ibadat ni luas lah. Ibadat di sini maknanya ibadat khusus ni kita baca Quran. Semua tu lah. Hak dia sebut tu, hak dia sebut di sini, contoh dia sebut sini, contoh hak jadi masalah pada manusia. Sebab tu dah dengan setengah-setengah kitab tauhid dia kata ibadat ni maksudnya kita buat sesuatu yang Allah suka, yang Allah reda. Tapi itu takrif tu umum. Umum sangatlah. Termasuk makan minum, kalau kita ikut cara Nabi dia jadi ibadat juga. Apa saja yang kita buat dengan cara Nabi buat. Sebab Nabi hidup supaya kita. Umumnya Nabi hidup supaya kita. Makan, bergaul, bermesra, ada anak, ada isteri, ada jiran. Dan bahkan Nabi skop hidup Nabi lebih besar sebab dia dalam semua perkara dia terlibat. Pemerintah, hakim, juru nikah, habis peimam. Habis ada pada Rasulullah. Tu. Sebab itulah kita boleh ambil contoh daripada Nabi dalam semua perkara. Semua perkara. Bahkan dalam bab masuk pun Nabi sebut, bukan Nabi royak tentang resipi dah. Tapi Nabi royak kelebihan. Orang yang masak sedap pada suami dia. Bahkan Nabi ajar kalau isteri masak tak sedap, lagu mana cara nak handle tu. Semua Nabi sebut. Tu jadi perkara-perkara kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak. Jadi bila kita ikut Nabi dalam bab tu, dia jadi ibadat. Hak tu ibadat umum, tapi sini makna ibadat khusus. Hak jelas semaya, puasa, kita kata apa dia, kita kata baca Quran, zikir, selawat, doa, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Perlu semarakkan perkara itu. Perlu diasuh supaya ada tu. Maknanya kita bawa kehidupan kita ni kebergantungan kepada Allah. Itu. Semua tu disebut sebagai tauhid uluhiyah. Sebab tu dia sebut, ada ulama kata tauhid ibadat. Dari sudut sembah Allah. Hak tadi dari sudut percaya bahawa Tuhan menciptakan makhluk tu, hak tu rububiyah. Tu.
Sesungguhnya Allah tidak akan reda jika dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Allah ni dia tidak reda kalau kita menyamakan dia dengan makhluk walaupun sebesar zarah. Tak boleh. Bahkan kalau terlintahlah kena kata astaghfirullah. A'udzubillah, berlindung kepada Allah daripada syaitan itu kutu. Astaghfirullah. Cepat-cepat kena kata begitu. Sebab kita tak mahu, walaupun terlintah pun tak mahu. Syirik ni terlintah pun tak mahu. Sebab tu dia ada dalam agama kita, dia panggil istilah sadduz zara'i. Makna kalau ni saya ambil satu skop lah. Makna kalau dari sudut syirik ni, sesuatu yang kira-kiranya boleh membawa ke situ kena tutup selalu. Jangan widah sapa. Jangan widah sapa, kena tutup lah. So, kalau dia sapa, tak ada bahagia manusia tu. Celaka manusia tu. Itu maksudnya. Jauhi sapa situ. Nampak? Mana kita ni pengalaman hidup dalam beragama Islam, dia asal kira agama lain lah. Banyak pengalaman orang-orang sesat dan ulama buku ke perkara itu untuk panduan kita, untuk umat kemudian. Nak ulama sebut dah ni punca orang jadi sesat ni. Antaranya dia ghuluwun fis salihin, puja orang soleh. Melampau puja orang soleh. Kubur misalnya, tak tahulah apa-apa kubur tu tempat biasa orang jadi benda syirik boleh bawa pada syirik. Gambar. Pemujian terhadap sesuatu, misalnya kita kata, contohlah kita kata, ini golongan yang saya tengok, golongan yang sudah tergelincir daripada ajaran Nabi. Misalnya kita sehari dua duk sibuk kita capa. Dia bawa situ tu sebenarnya. Dia bukan sekadar lambai gitu saja, dia ada pula tu benda-benda lain di sebalik tu. Cuma terima hak ni dulu. Dia satu dos dulu, kalau boleh terima hak ni, dia buat mari hak lain. Sebab tu hak ni dia tak boleh. Sebab tu hak ni dia tak boleh. Hak ni kita tak boleh main-main. Tak boleh main-main hak ni. Kita mesti sentiasa sebut. Masalah kita ni, hak ni masalah kita. Orang panggil puak-puak ngaji sunnah ni, kalau orang jeling sikit, jelek tak lidah dia. Takutlah dia. Takut orang kata. Pada bubuk sako pas tetak nah. Tak apa pula tu. Sepatutnya ni lah sepatutnya kita kena sebut sama. Sebab kita bimbang takut umat jadi bermasalah. Takut jadi umat bermasalah. Gitu. Jadi bahaya tu siapa letak di mihrab lah ni. Dan kalau kita perhatikan, yang mempelopori benda ni, buat gerakan secara besar-besar sebagai lambai, simbol kepada kumpulan, ini bukan cara Islam sebenarnya, saudara ayat lah. Islam dia tak ada buat simbol gitu. Kalau Kristian ada, Yahudi ada cara dia, boleh kenal gini-gini. Dengan cara simbol gitu, tempat ibadat dia. Kalau Kristian tak jelas benar, ada salib tu. Ajaran agama lain pun mesti ada jenis lambang gitu. Tapi Islam tak ada. Islam tak ada. Kita ni mihrab ke tak ada, tak apa. Katakanlah kalau Kaabah tu runtuh ke apa pun, tak ada masalah. Kita ngadak sebab isu mengadak bukan sembah. Kita ngadak ke Kaabah. Tak ada Kaabah pun. Enggak, Kaabah tu pernah runtuh dulu. Cuma di segi falsafah dia nak suruh umat Islam ni bersatu, ngadak situ, duduk dalam lubang mana, dalam benua mana, atau puncak bukit, semua ngadak situ. Ngadak bukan sembah. Sebab tu kita masa semaya tak telitah Kaabah. Yang disuruh terlintah tu biar Allah masa semaya. Tak ada. Kalau ada kata biar terlitah masa Allah Akbar terlintah Kaabah, sesak tu. Sesak tu. Jadi kena ingat molek, orang yang letak capa tu, itu satu kesalahan besar dalam agama. Tak usah kira kok mana pun. Dia bukan nak ayat capa, dia nak ayat benda lain. Tu proses, satu proses kita kata nak kita kata penerapan satu ajaran sesat tu. Itu sebenarnya. Okeylah tu saja dia nak bawa semata-mata capa. Pupuk ni dia ada kumpulan dia seluruh dunia ni. Tak usah ayat lah. Dan mau nak tipu orang kapung boleh. Orang Islam ni ngaji. Tu sebenarnya. Jadi perkara ni tak siapa, cuma kita pun tak setia, kita nak suruh orang lain istiar. Akan datang kalau perkara berlaku, timbul isu besar dalam masyarakat, dia perlu diistiar. Ni contoh ajaran sesat. Cuma tak istiar lagi lah. Tapi saya sebut tak akan berlaku siapa tahap tu. Baik kan, secara terbuka dia boleh buat kuliah kan. Dia kata kelebihan capa mana letak tu siapa mudah jadi beranak ke apa. Kok mana tak tahu tu? Dengan selipar. Cuba fikir kalau obat boleh kira dia ada kesan secara saintifik. Obat ni dia ada ni tok saja. Sikit lagi orang jual selipar ni kata maju. Nak kata lepas ni ada stok di klinik hospital Salim. Kalau main apa-apa ni. Lepas tu kalau terima hak tu, dia gini ya kaedah kita kena ingat. Kita ni umat Islam ni ada pengalaman. Sebab Islam ni dia bukan bermula dengan Nabi.
Sebelum Nabi tu, hak Nabi Isa semua Islam dah tu. Islam lah tu. Dari segi akidah dia tak ada beza. Tak ada beza. Maknanya pengalaman Islam ni daripada mula-mula kejadian Nabi ada, Islam dah tu, tauhid tu. Cuma cara hidup zahirnya berbeza lah. Sesuai dengan zaman dia. Tapi hak kita, bab akidah, sama. Jadi makna pengalaman umat Islam ni sangat luas dalam bab ni. Ulama kita sudah buktikan ni sebab jadi sesatnya gini. Jadi maknanya kena berhati-hati. Sebab tu bagi saya ini satu proses lah. Sebab mana-mana aja salah pun dia nak biar terima dulu hak anak tangga pertama hak butir mula-mula biar terima dulu tu. Hak tu memang merek-ngeng lah, tak ada gapo, dia kata sekadar nak hias mihrab ya kata tok guru dia tu. Sekadar nak hias mihrab letak besar siapa dia buat kayu cengar kau nampak tu. No. Ada 2 lubang gitu. No, pakar tak sedap ke abut lepas tu. Cuba buat nak tahu. Sebab tu syarikat tak buat. Dia tahu kalau dia buat dia rugi. Mana ada syarikat buat di 2 je tu. Kalau buat memang rugi. Tak buat. Padahal dalam hadis sebut kibalan itu makna boleh dengan makna 2 tali tu hak belakang bukan hak depan. Boleh juga gitu. Dalam hadis kibalan sepuluh lepas Jepun tu. Hak tu sedap pakai. Boleh terah lalu hari ni klik tebuk buh tali selagi tok 2 kaki. Pakai dalam hotel lepas tu tahu. Bagi tak sedap. Jadi gapo dia sebenarnya? Patut banyaklah perkara kita sebab tu bagi saya pokok ni dia ada benda lain di sebalik hak tu sebenarnya. Kalau tak percaya tak apa boleh tengoklah ke datang. Kalau tak jadi macam-macam. Jadi sepuanu di tempat dia. Sebab tu kalau di India kan kita tidak nafikan ada juga orang lain guna tetapi pokok sesatlah yang mempelopori benda-benda ni. Railway dan sebagainya. Jadi kena berhati-hati. Sebab kita kena sebut begitu ya. Sebab bahaya kepada masyarakat. Jadi pokok kita ni jangan takutlah. Orang kata ni tak boleh. Hak ni pokok sesat. Sebut gitulah. Biar sebut. Biar tu jadi isu masyarakat. Biar tu jadi isu. Lepas tu kita buat kira lepas tu lah. Dia kena gitu. Kalau pakat senyap belakang gak sedap dia bergerak. Boleh lalu tak apa bagi saya. Nak sekat sadu zarat. Kalau tidak bahaya. Dia akidah ni dia gitu. Sebab tu dia kena tutup rapat. Sebara ruang tak boleh. Sebab tu dia disebut syirik khafi, syirik kecil yang tidak jadi syirik, tidak menyebabkan jadi rosak akidah tauhid tu tetap dihindari. Hak tu Nabi paling takut. Sebabnya syirik besar ni dia bermula dengan kecil tu juga. Kalau duk main, duk berguluman dengan syirik-syirik kecil, duk main riak semacam tu, dia cepat menagis situ. Supaya juga kufur. Orang panggil kufur nikmat tu, dia tak boleh main-main tu. Walaupun tidak jadi kafir kufur nikmat pun, tapi tak boleh. Kalau kita mengaji hadis dengan cara yang sistematik, kita nampaklah bagaimana penekanan ulama bahawa munafik, kufur, syirik ni dia ada hak kecil. Dan dia boleh membawa kepada hak besar. Baik. Al-ilah artinya al-ma'luh, iaitu sesuatu yang disembah. Ma'luh ni ismul fa'al, ismul maf'ul. Sesuatu yang disembah. Ilah maknanya al-ma'luh. Tuhan maksudnya yang disembah. Itu. Sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan dan perkara itu dilahir daripada kepercayaan, iman. Misalnya Allah berfirman. Ini asas tauhid kitanya. Apa dia? Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu yang kamu kena sembah adalah Tuhan yang esa. Tiada Tuhan melainkan dia sahaja yang bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jelas tu, jelas. Tak ada sebab tu pengajian cara ni dia mudah. Sebab tauhid dia nak faham, tak ingat tak apa istilah faham. Kalau orang Kelantan dia guna istilah nak suruh jejak sapak tulan hitam. Tidak tulan ni ada 2, putih hak hitam. Hak hitam tu makna masuk pak dalam tu. Kalau rumah kat luar, belik luar tak boleh. Pak dalam. Kita kata apa pergi ke tulang, pergi ke hati. Dak sastra Kelantan. Balarah Kelantan dia lain. Maknanya dia bukan sekadar kena hati, pak tulang. Buat dalam lagi tu, agaklah. Kelantan gitulah. Tapi orang Kelantan tu rapat jik dia tu. Sapak tulang itu. Maksud labak sapak lubuk hati faham sungguh. Walaupun tak alim pun tak jadi murtad. Tak rosak akidah. Apa? Sebab faham. Ini mudah. Tuhan kamu Tuhan yang esa. Tak boleh sembah dia saja. Sifat dia hak paling besar, sifat dia Rahman dan Rahim itulah. Sehingga dijadikan baca khusus nak buat gapo bismillahirrahmanirrahim. Pada banyak lagi sifat dia hak lain. Sebab ini sifat yang besar. Hak lain pun besar. Tapi maknanya kita nampak keutamaan itu. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Baik. Syekh Al-Allamah
Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah wafat pada tahun 137 Hijrah berkata, bahwasanya Allah itu tunggal. Zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya maupun perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya, baik pada zat, pada nama-nama dan sifat-sifat dia. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara dan tidak ada yang sekutu baginya. Maksudnya apa? Satu pada sifat, satu pada zat, satu pada af'al. Kan ngaji sifat 20 tu tak? Lepas tu nengung klik ke apa dia tu tak? Tak apalah. Dia kukuk mana pun kalau ngaji molek boleh faham. Tak ada orang ngaji faham semua. Faham 50% lulus dah buat so. 40 lulus lagi. Nak biar itu. Gitulah sebenarnya. Tapi hak pengajian ni lebih mudah sebenarnya bagi saya lah. Kalau boleh ngaji semua tu lagi baik untuk meningkatkan pemahaman tu. Okay? Baik. Walaupun kita kata nama Tuhan tu dikumpulkan dalam satu hadis 99, patah ada lagi hak lain. Banyaklah, tapi semuanya dia merujuk kepada laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama. As-Sami' kita pun ada. Cuma Allah kita kata Maha mendengar. Kita ni kita tidak sebut Maha mendengar, tapi mendengar tu sama-sama ada kita dengan Allah. Jadi sama ke tak? Apa? Sama dari segi perkataan, tidak bermakna sama dari segi kemampuan. Tidak. Kudrat mendengar Allah, tidak kemampuan, tidak sama dengan kita. Makna tak serupa dari sudut tu. Serupa dari segi kalimah tu tak apa tu. Tapi mafhum tidak sama. Sebab kita mendengar guna telinga, sebab tu ada orang bila rosak jadi pekak. Tuhan tak ada gitu. Tuhan tidak guna alat, tidak guna telinga, tidak ada gegendai. Tak boleh kalau faham gitu rosak akidah. Tak boleh. Tapi dia kata Huwas Samiul Alim, dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Tentunya tidak seperti kita. Sebab tu dalam setengah kitab diguna istilah mudah, mendengar Allah ni tidak terbatas. Tidak ada kekurangan pada mendengar Allah. Kita banyak kekurangan. Terbatas dengan jarak. Kalau sibuk sikit dengar, kau tua kau tak dengar. Boleh faham? Itulah kau tua kau tak dengar. Maknanya kau tolu lah, kau tua kau tolu. Bukan maksud gitu kau tak dengar. Mana kau telinga tu. Sebab bahasa Kelantan ni banyak tu tafsir dia. Kau tua kau tak dengar. Apa ni dia kata? Tu tak dengar tu dengan makna lain. Dia ada balaghah situ pula tu. Bukan tak dengar ni kau rosak dia punya deria pendengaran. Bukan maksud tu kadang-kadang tu. Jadi kena faham dengan cara yang baik lah. Tapi kalau faham dua-dua tak apa juga. Jadi gitu banyak. Ada setengah sifat tu kita dilatih supaya biar ada sifat tu pada kita. Misalnya Allah Rahman. Kita kena ada sifat tu. Allah suruh. Bahkan Allah kata man lam yarham la yurham. Sesiapa yang tidak ada kasihan belah, dia tidak akan dikasihi oleh Allah. Tapi kalau sombong tak boleh. Waktu dia tak boleh langsung ada pada kita. Sebab itu tak sesuai langsung. Untuk dia seorang, mutakabbir itu. Tak boleh tu. Jangan kita ada kena latihlah sombong sebab Allah pun sombong. Tak boleh tu. Waktu tak boleh. Dia ada setengah-setengah sifat Tuhan tu tak boleh. Dia saja yang boleh. Ada juga. Jabbar tak boleh kita tu. Rosak kalau ada pada kita tu. Bahkan syaitan rosak ada tu lah. Takabbur tu lah. Mutakabbir itu. Tapi hak lain banyaknya kita kena ada juga. Tapi ada dengan kadar kita lah. Tu. Bahkan Tuhan kata kalau tak ada sifat tu, mu tidak akan dirahmati. Aku tak akan rahmati kamu. Begitu Baik. Tidak ada yang mencipta dan mengatur alam semesta ini, hanya Allah sahaja. Tu akidah tu. Tujuan semua ni nak beri kepahaman sehingga kita jadi bergantung dengan Tuhan saja. Tidak bergantung dengan manusia. Kalau minta tolong manusia pun minta dalam hal-hal yang tidak menjejaskan akidah. Misalnya nak tolong dia tolak kereta. Hak tu tak apa tu. Tidak berkait dengan akidah tu. Kata tak boleh syirik ni. Lepas tu, doa. Biar kita rak tolak seorang. Baca gua tu. Jangan terbang mai orang lain ni. Pelik kita tengok. Kita pun tengok pelik juga orang lain ni. Jadi kadang-kadang tak masahabah tu. Tak boleh minta tolong kat dia kata. Tu. Banyaklah kita kata. Misalnya bab bid'ah. Banyak kita tengok jadi pelik orang mikir. Dia kata tak boleh naik kapal terbang tu. Sebab apa Ustaz Amir? Bahkan dia kata ada setengah Ustaz. Kita sendiri pun bid'ah. Sebab mana ada zaman Nabi kita. Hak ni hadis-hadis kena biar ke dia lah. Cuma kita doa saja. Orang lagu ni kalau kita nak kecek bro. Alah kita. Sebab dia guna mantik cara dia. Bukan mantik kaedah. Tak satu ben buat serabut buruk. Tidak ada yang mencipta ni akidah dan mengatur alam semesta ini
melainkan hanya kepada Allah. Hak kita duk ngaji di Masjid Langgar tu bab tabarruk ni antara hak mula-mula sekali kena faham, bila kita nak bertabarruk ni mula-mula sekali kena ingat kebaikan tu daripada Allah. Kena ingat tu dulu. Barulah kita tidak bertabarruk ikut suka kita. Sebab tu bagi saya tabarruk ni hakikat sebenarnya kita melakukan ibadat yang sahih daripada Nabi sebagai wasilah untuk dapat rahmat tu. Itu mana tabarruk. Maka watama, Allah watama ni kita tidak ingat pada Nabi dan dia banyak khasiat gini-gini. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Tu lah Islam kata tabarruk dengan watama. Enggak tabarruk dengan susu boleh ke tak? Boleh ambil manfaat dia. Tabarruk mana ambil manfaat. Tapi kita kena ingat orang Islam ni bila dia ambil manfaat dengan sesuatu ciptaan Tuhan, dia kena ingat kepada pencipta itu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok watama, kita ingat ni nikmat Tuhan ni. Tu sebenarnya ulama kata tabarruk dah tu. Jadi kalau kita nak sebut lebih lagi ke ada. Ni minta maaf ni Tok Guru Mufti Besar Kelantan sebut dulu ni. Dia tidak masuk di bawah bab tabarruk ni. Nak ayatnya orang Islam ni sepatut dia kena gitu. Beratlah sikit ni nak sebut nak, tapi tak dia agak itu sikit. Cerita dia cerita masa dia mengajar Al-Hasan. Jadi perkara ni nak ayatnya dia mengajar pun bab ni bab sifat Asmaul Husna ni lah. 99 sifat Tuhan dia bicara tu. Kitab tu kitab ulama India. Memang ada bahasa Urdu pun. Enggak almarhum Tok Guru dia memang dia fasih Urdu. Dia ngaji sana ni. Dia kata ada setengah orang tu bila dia tengok dulu ke atas batas ada orang berok atas batas setengah tu bila tengok ada najis tu dia sopoh. No. Setengah orang tu jadi ingat Tuhan. Rupanya dia ada masalah nak berok payah. Dia kata segam nah tu dia ni. Kau tengok besar ni mon. Tok Guru sebut ni minta maaf ni. Saya dengar dia. Siapa dia ingat tu Allah bahagia dia. Sebab dia nak berak tak boleh. Siapa berair mata setengah tu nak berak tak boleh. Jadi bila dia tengok sebesar ni najis ni, oi segam nah dia tu. Syukur dia, syukurlah kita. Dulu gitu juga kita pun. Tapi lah ni jadi sakit. Jadi ingat tu. Tapi kita tak guna tabarruk tu. Jangan silap faham. Tabarruk dengan tahi lembu. No. Jangan sebut begitu. Tapi kadang-kadang manusia ni kadang-kadang kebaikan dia boleh dengan gitu ya. Tu Tok Guru sebutlah. Jadi kita nak tabarruk dengan sesuatu ni gitu ya. Tabarruk dengan kitab Tok Guru. Apa dia? Bukan kelih baca, main ngaji lah. Ni tabarruk duk siung duk orang ngaji dak. Bahkan tak buka plastik tu. Hak tu tak panggil tabarruk tu. Lepas tu nak panggil ke dia Ustaz? Masing-masing. Boleh pun aku nak panggil ikut lah. Terserah pada kemahiran masing-masing tu. Tapi kalau tabarruk ni mana ambil kita tabarruk dengan kitab ulama, apa maksud? Dalam kitab tu dia faham bagaimana kita nak tabarruk dengan kitab ulama. Ngaji lah. Bukan beli saja. Lepas tu kalau beli kita beri pada ustaz nak kitab kita beli. Boleh juga tu. Waktu tu masuk dalam tolong lah tu. Tabarruk semua mana kita ambil tabarruk dengan ustaz kita bantu dia. Kita boleh pahala. Sebab dia baca kita boleh pahala. Kita ambil. Gitu benar ya. Jadi kita tidak boleh buat lebih daripada yang ditentukan oleh syariat. Misalnya kita nak tabarruk dengan selipar Nabi. Kena selipar asal. Mana selipar tu? Tak ada. Jadi hak banyak-banyak ada ataupun hak tu panggil lakar dah. Lagu hak buat. Hak tu tidak sah, tak leh tu. Tak benar lagu tu. Tak benar, tak leh gitu. Kalau lagu tu agaknya pakat lepas ni dah. Serban. Mana tinggi serban dengan lepas. Buat serban Nabi pula. Padahal tidak lagu tu pun sebab serban Nabi. Tidak sah banyak. Bab serban saja saya ingat dalam Syama'il Muhammadiyah tu. Imam Tirmizi tu. Banyak hadis sebut tentang serban. Faham mana serban Nabi pakai cara mana? Dia bukan cara serban tu pakai serban. Ikut serban mana pun. Ingat Nabi boleh pahala gitu. Supaya kita kata dalam kitab sebut makan roti boleh pahala. Kalau ingat ke Nabi, roti mana? Roti jala. Nah, kita makan ingat ke Nabi boleh pahala bukan kira roti jala, kira ingat ke Nabi. Tak kira roti mana pun. Sekadar tu ya. Sebab setengah orang tu ada ulama kita bila dia makan, contohnya kita kata makan makanan sebab Nabi tu, dia jadi ingat. Jadi suka makan. Dia tak suruh lagi. Sekadar tu ya kena tabarruk. Jangan pula ambil wak lakar roti letak atas kepala. Bukan boleh kira zaman ni. Nyetok roti sebatang atas kepala. Buat apa tu? Tabarruk dengan lakar roti Nabi SAW. Apa tak boleh ni kata? Lepas tu khusi Nabi lah ke mana? Khusi uta, letaklah uta saya ke atas ni. Sikit lagi penuh atas kepala dia. Uta, kemudian lagi. Jadi gong lah dia panggil.
Lagu tu nak ajar masyarakat, nak didik masyarakat gitu ke? Sebab tu saya kata, tak, dia ada maksud lain. Dia ada maksud lain di sebalik. Hak tu sebenarnya dia tak sebut lagi, dia tak wani. Sebab tu kalau kita pakat-pakat tekan, dia tak waktu ubik lah. Tapi kalau lek, dia waktu ubik. Waktu ubik, dah setengah-setengah pun. Dia benar gitu ya sebenarnya. Kadang-kadang orang kita, orang agama ni, apa pelik capa? Dia nampak selipar, dia nampak capa, gah ngerti. Orang lagu ni kena tipu kau. Musuh kena tipu dah. Syaitan ni musuh legak ni. Mengetahui tunjuk capa, dia nampak capa tu tak nampak dah mawara azali di sebalik tu ke dia. Sebab tu kita kena tengok ulama ni apa ya ulama tekan sangat tak salib apa. Dia bukan tengok hal tu saja. Cara tu bahaya, dia pergi jauh tu kalau dibiarkan tu. Hal tu tak boleh tu. Lepas tu kita tengok orang Islam ni kena tengok pula. Orang hidup cakap tentang hadis mana dia guna. Dia guna hadis-hadis tak betul tu. Nabi naik ketika Mi'raj tak pecah lepas Nabi Musa pecah nak jumpa Tuhan. Nah, sebuah tu. Hadis tu sekarang mana? Tak kira dah. Tak kira dah. Hadis tu lemah ke tidak? Ulama tak cakap ayat buih dia mulut. Bapak ustaz dua ayat hadis tu tak betul. Tak betul ke mana? Dia kata, moga betul. Tu je. Berat hadirat. Tu sebab tu bagi saya kita kena sebut. Kena sebut. Bagi saya molek kita kata, ni ajaran pokok menyelawi gitu lalu. Lepas tu dia kata apa menyelawi? Tak serupa dengan Nabi. Sahabat tidak buat gitu. Kerana kira sahabat Abu Hurairah pernah letak dada nak lipat. Lepas tu tak ada buat gitu. Sekali tu je. Menggus lipat Nabi buat apa pasal? Nak pakat nak rebuh tu gak. Seseorang nak ada. Nabi pun buat lipat ni bagi ni lipat aku ni jaga molek. Tak ada sebab benda tu benda sebab kita lah ni. Tak ada gapo pun, cumanya sebut dalam hadis selipar Nabi gini, seperti mana dia sebut baju Nabi gini, cincin Nabi begini, rambut Nabi begini, gigi Nabi gini. Betul tak buat gigi, tak ambil gigi. Dalam hadis pun sebut gigi Nabi jari. Apa tak buat replika gigi tu? Letak atas hidung tu. Nah, apa tak buat gitu? Dia kau capa apa? Mudah ya tidak jawabnya sebab perkara ni sudah ada yang memulakan lama dulu dihidupkan kembali tu sebenarnya. Tu mudahnya. Puak mana terhidup tu? Tak buat dia puak mana? Gitu sebenarnya kena ingat. Sebab tu bagi saya, bagi kita jelas dia ada benda lain di sebalik tu sebenarnya. Dia ada benda lain. Puak mana ni hak duk bawa mari naik ke betul mari tempat kita. Puak tarikat. Tu yang mudahnya. Baik, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Cuba kita tengok, cuba kita renung ayat Al Imran ini. Telah bersaksi oleh Allah. Mana Allah menyatakan syahidallah, mana Allah telah bersaksi. Allah guna kalimah syahidah untuk diri dia. Allah bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia sahaja. Begitu juga malaikat dan ahli ilmu, mereka menegakkan keadilan. Dengan penyaksian itu mereka menegakkan keadilan. Itulah keadilan. Gapo dia? Kita sembah Allah, tidak sembah yang lain. Itulah keadilan dalam hidup. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia sahaja. Dia tu siapa? Tadi sebut Ar-Rahmanir Rahim. Ni sebut sifat lain pun dah. Al-Azizul Hakim. Maha perkasa dan maha bijaksana. Sebab ada setengah tu, kalau manusia ni kan tidak semestinya bila dia gagah dia cerdik, kadang-kadang bodoh enggak. Nah, tubuh tengok besar tapi tak cerdik sikit abu. Nah, Tuhan ni tidak begitu. Gagah perkasa, cerdik, hebat, hakim. Tu Tuhan. Nak supaya puas hati pula. Ustaz sebut gitu nak. Kadang-kadang orang ni masalah juga ni. Ikut saya mudah nak puasa gitu nak. Tak atas dia pun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengenai ini berhala-berhala utama, berhala-berhala hak besar zaman Mekah, nama Lat, Uzza, Manat, yang disebut sebagai Tuhan oleh kaum musyrikin. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu buat sendiri. Itu tak ada dalil pun. Masing-masing buat sendiri. Atas rasa perasaan sahaja tu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun
untuk sebagai bukti kepada apa yang kamu sembah. Kita sembah Allah dengan akidah yang kita yakini sehingga kita boleh sebut begini-begini. Semua ada dalil. Gapo dia dalil kita? Quran. Kalau tak percaya pada Quran, cuba cabar Quran itu. Kamu cabarlah Quran. Kamu ada apa? Kitab suci pun tak ada. Lepas tu kamu guna apa dalam menetapkan akidah kamu? Mesyuarat dia tu, mesyuarat. Mesyuarat bapak kita ya. Oh, tahu lagu tu. Kita ni ada kitab suci. Sebab tu dia support akidah. Baik. Segala sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Batil makna palsu, tak benar itu. Dalilnya adalah firman Allah. Zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran Tuhan kerana sesungguhnya Allah dialah yang benar. Dan sesungguhnya apa sahaja mereka sembah selain Allah itu yang batil. Jelas. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Sebab tu kena dengar lah. Sebab tu daripada kita kata almarhum guru pada Dr. Zakir nak nama apa? Ahmad Didat itu. Sebelum tu lagi ada. Nah, cuba tengok bila dia bahas tentang ketuhanan. Ayat ni dia baca. Lagu mana cara dia sebut secara mantik lah kita kata. Bagaimana dia nak mengajar manusia berfikir. Sebab ayat ni cuba bayangkan. Tuhan dia hak benar, hak lain semua batil. Tu. Dia dan Allah ni maha tinggi, maha besar, maha agung. Jadi zaman Nabi, puak-puak ni tak percaya lah, puak-puak kafir tak percaya ni. Mana Tuhan ni? Tengok tak nampak. Kalau kita nak kecek, enggak kalau nampak pun jenis tokok kah kekong gitu buat ke dia? Ni kalau orang panggil kalau nak balas dah. Lagu tu Tuhan. Sebab tu Tuhan kata, taklah kamu sembah Tuhan tu biarlah. Mana bukti dia tu Tuhan? Konsep ketuhanan kamu asasnya apa? Kita ni Quran. Quran tu setara mana Quran? Situ. Situ masalah tu. Masalah pokok dia tu. Kalau kamu pula Kristian, mana kitab suci? Cuba letak. Nabi Isa ni bahasa Arab. Nabi Isa ni orang Arab ke? Tak. Lepas tu dia, kitab dia tu tentu tidak bahasa Arab. Bahasa ke dia? Bahasa tu pun tak ada di muka dunia. Sahkah kitab? Tapi bahasa Arab berkembang. Semakin berkembang. Tak boleh nak fikir dulu orang Korea boleh kecek Arab. Lah ni orang Korea tu tak. Pengajar bahasa Arab main pun dia. Setengah-setengah tu main ngaji di Malaysia bahasa Arab. Boleh kecek Arab, berdebat, boleh balas guna bahasa. Tu setara tu. Maknanya berkembang dan perkara itu digeruni oleh musuh sebab dia kata bahaya, sebab nampak sangat dia punya dekat dengan agama tu, huruf hijaiyah tu. Tu sifat. Tu sebenarnya perkara itu dibincang dalam akidah khatamun nubuwah tu, dibincang tu. Tapi nasib kitab-kitab dulu bahasa dia pun orang tak guna dalam ni. Setara tu. Lepas tu awak nak asah agama atas dasar dia. Kami tidak Quran. Quran. Bahkan hadis-hadis Nabi ni semua diperakui. Orang kafir perakui hadis Nabi ni kalau sahih, bahasa dia memang tinggi. Bahkan kita kalau orang mengaji hadis, salah satu sifat hadis maudhu', bahasa dia tu longgar. Rakikah, rapuh bahasa. Kita tak erti ni tak tahulah, tapi ulama dia tahu. Ni bahasa ni tak guna zaman Nabi. Laras bahasa begini. Ulama tahu. Baik. Allah juga berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang berkata kepada kedua temannya dalam penjara. Ni pasal kalau kita perhatikan tauhid ni serupa ya. Nabi mana pun. Cuba tengok. Ni cerita Nabi Yusuf. Ya sahibayis sijn a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ayat atas tadi lah. Baik. Ini Yusuf. Lebih kurang ada persamaan lah. Tak apalah, cuba kita tengok. Nabi Yusuf kata kepada penjaga penjara tu, wahai kedua penghuni penjara, sahib ni penghuni, hak duduk bersama dia dalam sel tu lah. Dia kata, wahai kedua penghuni penjara, manakah lebih baik? Tuhan-Tuhan yang banyak ni tak sama pula tu muka tu. Tinggi rendah, tubuh tu beza-beza Tuhan tu. Hak tu kah ataupun Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa yang menciptakan alam semesta ini? Hak mana lebih baik? Tuhan ni dia nak bukti dia ni ada, dia nak wujud, dia turun Quran. Quran tu menyabit kayak gini-gini. Quran tu mula-mula. Hak kita tengok alam semesta dia duduk nombor 2 dah. Nak menyabit Quran tu sendiri.
Tak berubah sampai hari ni. Tak ada orang berani cabar. Terang nak tahu boleh tahu. Kalau ada lah mana-mana tokoh bahasa dia cabar Quran sebagai dia kata tidak. Ulama akan bangkit selalu. Bahkan sebenarnya ni apa yang saya baca lah. Sebenarnya musuh-musuh Islam orang panggil pendokong-pendokong agama lain ni, antara satu perkara yang dia takut nak kritik Quran, dia takut orang kritik kitab dia balik. Kalau dia kritik Quran, orang kritik kitab dia balik sudah. Kata gini, awak mari asal kawan tengok. Tu patah dah. Awak pernah tengok dak Injil asal? Dak. Patut lagu mana? Awak pernah tengok ke Taurat asal? Dak. Saya nak tengok pun tak boleh. Awak pun tak boleh tengok. Patut? Situ saja. Banyak mana dah masalah tu. Sakut banyak mana di situ saja tu. Tu kan. Baik. Quran ni tengok dari sudut mana pun tak ada kecacatan. Sudut mana pun. Perkembangan kita kata Quran ni sangat hebat dalam internet ni. Ada semacam dari sudut ni, ada macam-macam. Tu. Baik. Wahai penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan hak pelbagai tu macam-macam ada tu. Ataupun Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dah tapi perkasa. Apa yang kamu sembah selain dia, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu buat-buat. Hak kamu sembah selain Allah tu sebenarnya hak tu merupakan rakaat andaya. Amar bin Luhai tu cerita Amar bin Luhai tu kan. Biasa dengar ada Amar bin Luhai ni lah sebenarnya hak mula-mula memperkenalkan berhala-berhala besar di Mekah ni, cerita zaman dulu sebelum zaman Nabi ni. Asalnya tak ada gapo pun. Cuma dia ni oleh kerana dia ni otak pemimpin, dia kata lagu mana nak buat. Biar ada satu, kita kata nak bagaimana kita nak biar ada satu perkara sebagai asas untuk menyatukan umat. Biar jadi bersatu pun kita. Lepas tu dia pergi ke Palestin, dia pergi ke luar, dia tengok ada sana di Mesir ni ada berhala. Orang pakat pergi situ. Maknanya apa ada berlaku penyatuan tu. Konsep tu dalam Islam apa tu juga penyatuan kita pergi ke Kaabah. Bukan semua Kaabah. Pergi duduk bersatu hati di situ, buat satu ibadat dengan pakat ihram. Semua dia sebut Allah labbaik Allah, bukan labbaik Kaabah. Tak ada sebut labbaik Kaabah tu dah. Tu boleh tahu kut nai lebah tu. Labbaik Allah. Tapi apa pergi situ? Sunnah Nabi di situ. Ada dalil, Quran ada, hadis ada tu ya. Katakanlah andai kita. Kalau Kaabah tak ada, tetap akan dia pergi situ juga. Dulu Hajarul Aswad pernah berapa puluh tahun nyawak lari pokok Syiah Qaramitah. Besar asalnya kalau sejarah tengok dia punya Hajarul Aswad tu seketul batu besar. Pok dia ambil, dia peracur tu batu tinggal kecil-kecil je. Apakah orang Islam tidak pergi situ? Tidak pergi ke tempat tu? Pergi. Allah sebab apa? Sebab tu bukan sembah batu pun. Tak ada tu orang Islam buat gitu. Maka kita bukan sembah batu, sembah hajar, cuma tu sunnah Nabi situ. Sebab tu bila kita pergi kan, kita ingat tu dia ada bacaan dia. Bukan pergi tengok batu lagu ni, beku somai batu aku, hak ni 40,000 duk tangga. Dia tak ada kata kita orang Islam. Kalau ada hak gitu, memang boleh haji Malboro semua ni. Kalau boleh gitu. Berat kalau gitu. Naknya orang Islam dia faham tu. Sepuluh juga kita bukan semua dinding. Sebab tu pada pasir pun kita maya. Tak ada masalah, tak ada gapo pun kita maya. Tu di sebelah situ kita nampak dah akidah kita tu. Bukan sembah benda, tidak. Tapi kalau agama lain boleh ke dia buat gitu? Misalnya kita tengok sejarah Arab. Orang Arab ni ajaran agama mesti dia tu dia tak boleh sembah kecuali kena ada objek tu. Sebab itulah berlaku dalam sejarah ada riwayat sebut pada Senoma pada berlaku zaman jahiliah nak berdoa tak boleh dia kena ada. Akhir sekali mana Tuhan hak saya poket tak bawa. Akhir sekali ambil utama tebuk mata biar nampak, nak suhui gambar biar nampak berhala tu. Baru boleh berdoa. Orang Islam tak gitu. Ud'uni astajib lakum. Minta pada aku. Aku ni Tuhan dengar. Muduk mana pun aku dengar permintaan kamu. Kan? Gitulah. Jadi tauhid uluhiyah merupakan inti, asas. Itulah sebenarnya kita kata asas atau perkara pokok yang menjadi keutamaan dalam gerakan dakwah Nabi adalah nak menegakkan tauhid uluhiyah itu. Sebab tu orang kafir kalau terima dari sudut rububiyah, orang tak panggil berimeh hakikatnya. Dia berimeh pada hak tu saja. Dia berimeh Tuhan ni gagah. Dia berimeh Tuhan ni hebat, tapi dia tidak sembah Tuhan. Tak jadi Islam dia.
Daripada rasul pertama yang Nabi Nuh alaihi salam hingga rasul terakhir Nabi Muhammad, satu je hasah dakwah dia. Dia tauhid. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul yang menyerukan, sembahlah oleh kamu akan Allah sahaja dan jauhilah perkara-perkara yang boleh menyesatkan daripada sembah Allah itu. Kena jauh, tak kira lah apa saja. Tahu ni maknanya sesuatu yang menyesatkan manusia. Tu. Jadi agaknya kita boleh katalah capalan tu tahu tu. Sebab dia menyesatkan manusia. Itu sebenarnya. Ni lakaran ni bukan capal lakaran dia tu. Lakaran ada. Inilah maksudnya. Bahaya. Ya, bahaya. Nah, orang yang kreatif ni boleh buat nego pula. Siapa 300 jual topi dalam internet tu nak. Ada logo tu. Beli kedai ya. Baik, seterusnya cuba kita tengok lagi. Dan firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutuskan seorang rasul sebelum kamu, melainkan semuanya kami wahyukan kepada dia supaya seru masyarakat tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, melainkan aku, kata Allah. Fa'buduni, maka kamu sembahlah aku. Semua kamu kena sembah aku. Semua nabi-nabi gitu. Bila Allah utuskan nabi rasul, Allah akan wahyukan, hak ni asas dia. Kamu nak hak lain-lain tak apa, ni asas dia. Semua sebab tu kita cuba perhatilah. Betapa tauhidnya ajaran nabi. Nak buat apa pun kena sebut nama Allah. Nak buat apa pun. Nak makan, bismillah. Semua bismillah. Itu mudah. Sudah pun alhamdulillah. Allah, semua Allah. Ataupun sebut nama-nama Tuhan. Mana semua merujuk pada Allah. Sakit pun nak. Mana nak beranak pun doa. Ada doa-doa Nabi ajar tu. Gitu ya. Begitulah. Semua Rasul alaihi wassalatu wassalam memulai dakwah mereka kepada kaumnya dengan tauhid uluhiyah. Mengajak masyarakat sembah Allah. Agar kaum mereka beribadat dengan benar hanya kepada Allah sahaja. Mana penyatuan umat Islam di atas asas tauhid itu. Seluruh Rasul sallallahu alaihi wassalam mereka kata, sebut, pertegaskan kepada kaum mereka supaya ibadat hanya kepada Allah. Agar mereka mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah saja dan tidak boleh mensyirikkan Allah dengan apa saja. Tidak boleh. Itu merupakan asas gerakan dakwah semua Nabi dan Rasul. Baik. Allah juga berfirman dalam surah Al-Mu'minun, "Fa'arsalna fihim rasulan minhum an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun." Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, tidak ada ilah." yakni apa saja yang disembah yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada. Allah sahaja yang ada. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Apa tidak rasa takut pada Allah? Tidak taat kepada Allah? Apa tidak gitu? Sebabnya dia gini, sini saya sebut satu kau lagi. Jadi dia panggil perbandingan. Perbandingan. Okey, kamu ada agama cara kamu ada kaedah-kaedah agama kamu ada doktrin kamu, kepercayaan kamu ada bentuk ibadat kamu, semua adalah mau panggil agama tu. Okey. Nah. Jadi, kalau kita belajar ni, kita orang Islamnya gini. Hak sebut gini tu ambil mana? Ambil daripada Quran dan hadis. Hadis tu pun sahih. Mesti hadis sahih. Nak sabit akidah tak boleh. Kecuali kena hadis sahih. Ibadat tak boleh. Dhaif tak boleh nak menyabitkan ibadat. Hal tu untuk fadhail boleh. Nak menyabitkan satu hukum fiqh dengan hadis dhaif tak boleh. Tak boleh. Hadis hasan boleh lagi. Baik, tak apalah. Jadi awak asasnya ke dia? Dia waktu ambil kitab suci dia. Di situlah setengah-setengah ahli agama dia takut. Dia takut kita umat Islam yang berani dedah Al-Quran secara terbuka ni. Bahkan cabar mana tak betul. Ada orang lain buat begitu.
Ada? Tak ada. Misalnya kita kata dalam agama lain, dia buat tubik kitab suci dia. Ni kitab suci. Siapa berani cabar-cabar? Ada buat gitu. Oh, kalau buat gitu kan, tak tidur lama kita. Kawan tak cabar tu hormat ke demo. Nak suruh nak pula dah. Nak. Berkebuk berkali. Kadang-kadang hak tidak cabar kepada demo nampak cabar. Dr. Zaki Naik kadang-kadang dia dedah saja. Dr. Zaki Naik sebenarnya bila orang tanya dia akan jawab. Kamu duk kutuk Quran gini-gini dalam ajaran kamu. Itu sebenarnya respon ya sebenarnya. Bukan apa pun sebab itulah. Mana perkara tu orang Islam ni dia gini. Ajaran Islam ni ajaran yang tidak bersifat rahsia. Tu sebenarnya. Tu. Tidak bersifat rahsia Islam. Terbuka. Sebab tu Nabi, bayangkanlah Nabi SAW. Yakin tu kau tak yakin, tak akan buat gitu. Turun saja ayat Quran, Sayyidina Ali antara pergi baca kepada orang kafir. Pergi baca pada orang tidak Islam. Lepas tu letak pula di papan kenyataan di masjid. Siapa-siapa boleh tengok. Orang kafir masuk tengok juga. Tengok ni ayat baru ni. Dia panggil ustuanah. Papan kenyataan sepeluar tu lah. Sahabat-sahabat Nabi hak tak ada, hak tahu pergi kerja jauh cakap ada 2 hari klik sekali tu tak. Dia akan tumpu pakat geram-geram tengok ada ke tak wahyu hak baru. Lepas tu tanya pula sahabat ada ke tidak. Lepas tu kita tengok dia panggil ustuanah dia panggil. Papan kenyataan di masjid, di salah satu tiang masjid di Madinah, masjid Madinah. Mana terbuka Islam ni. Kadang-kadang orang kafir mari tanya. Dia bertanya sahabat dalam hadis, tak ada bunyi ayat baru hari ni. Dia mari tanya. Apa tu? Menarik bahasa dia. Bahasa sungguh menarik. Kita ni tak berasa lah. Engkau baca Quran pun tak betul. So nak berasa lagu mana? Bahasa cemuh tu ada lah. Tapi orang ahli bahasa ni nak. Separa minat bertitik. Kita tengok minat bertitik. Bong masuklah parit. Dah mata dah lah lain ni. Kita memang. Orang minat ngai, cara ngai. Orang minat main badminton. Siapa 2 tepat malam main. Dia start lepas ngari, habis khusus dia main bola. Malam Jumaat. Malam tu memang dia qiyamul lail lah. Dia kena gitulah. Minat semua ni. Kita kata ke dia lincah we apa tidak pamu ni. Lincah we pun dia berapa kali sebulan ya. Nak mana? Nak ayat ni minat. Sebab itulah Allah SWT buat dengan sengaja. Allah SWT buat dengan sengaja. Bangsa Arab ni dia minat pada bahasa. Dia cerdas lalu nak turun Quran dalam bentuk bahasa. Sebab kita kata mukjizat Nabi dari sudut bahasa yang indah. Makna dia buat lalu masyarakat tu begitu. Kalau Nabi Musa dulu oleh kerana kecenderungan masyarakat kepada orang panggil sihir, maka Nabi Musa pun kita kata apa ni mukjizat dia dalam bentuk gitu. Tapi bukan sihir. Dia panggil mukjizat. Jadi ahli-ahli sihir dia tahu ni bukan sihir. Tapi zahir nampak macam sihir. Seperti mana apa ni kita kata penyair-penyair agung di zaman Arab Jahiliyah bila dia dengar Nabi baca Quran, ni bukan syair, dia tahu. Tapi sedap luar biasa. Tapi orang yang tak tahu, tak ada rasa gapo. Tak ada rasa gapo. Sopo dia kata. Engkau tak tahu. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Quran apa sebut orang tahu tak tahu dia tak serupa. Dia tak akan serupa orang tahu tak tahu ni. Lain. Baik. Okey, seterusnya saya ambil sedikit lagi satu ayat ni, kita pun habis apa situlah. Allah juga berfirman dalam mana saat ni? Bawah tu orang-orang yang musyrik situ. Muka surat 156 tu tak? Orang-orang yang musyrik tetap dia engkar. Walaupun dia mati hujah, tak boleh berhujah dah. Tapi dia tetap engkar. Sebab ini masalah akidah. Pengalaman sahabat-sahabat kita yang kaunseling, orang yang sesak ni dalam bab akidah, dia tak boleh jawab, dia senyap, dia pejam mata, dia tak erti. Dia buat sepotonggu kayu dia. Jadi kawan ni duk kecek sore. Akhir sekali cemuh tubik. Tapi nak kata dia berubah dak. Ni bila kena penyakit akidah dia jadi gitu. Sebab itulah ulama kata orang bila kena penyakit akidah ni, kita kena banyak doa. Sebab itu betul-betul pertolongan Tuhan tu. Nak boleh dia sedar. Sebab apa? Akidah dia yakin. Enggak akidah dia tu barang raib. Itu situ. Barang tak nampak. Mereka masih saja mengambil sembahan selain daripada Allah.
Mereka menyembah, meminta bantuan dan pertolongan kepada ilah-ilah itu dengan menyutukan. Sebab tu saya sebut semua dalam perbincangan kita. Ni asah ni. Banyak ke tak? Baik. Nabi jadi Nabi dan mula berdakwah, kita kata bila turun ayat Iqra, itu watikah pelantikan. Bila turun ayat ya mudaththir, Nabi mulalah. Kita kata arina dakwah Nabi. Sebab ayat tu ayat wajib menyampaikan risalah. Baik, tak apalah. Banyak ke? Di satu pihak, siapa yang kita kata orang yang berautoriti dalam agama syirik di Madinah, siapa dia? Pemimpin-pemimpin itulah. Dan ada agama-agama dia harus jaga tu. Apakah mereka itu lebih bagus daripada Nabi dari segi akhlak ke apa? Hak tu tak boleh lawan dah. Tak boleh lawan dah. Mana dari semua sudut lebih Nabi, apa tak terima juga. Dahlah awak tidak ada satu kitab yang khusus, yang seindah Quran nak menyabitkan. Peribadi awak pun tidaklah lebih daripada Muhammad. Mana tak ada sebab untuk dia tolak Nabi. Tak ada sebab. Tapi tolak juga apa? Sebabnya akidah ni dia masalah hidayah lah. Kita nak guna bahasa-bahasa kasar pun malah lah, tapi gitulah. Gitu. Cuba fikir. Mana tak ada sebab. Nabi digelarkan Al-Amin. Padahal dalam ramai-ramai orang Arab ni, tak ada orang dipanggil Al-Amin. Walaupun ada dalam kitab sebut, Abul As Ar-Rabi' tu salah seorang yang disebut Al-Amin juga. Dua orang tu yang kalau ada. Abu Jahal ada panggil Al-Amin. Tak ada perangai, huduh pelik tu. Kalau dalam kitab sebut, Abu Jahal ni huduh perangai. Nipu dalam perniagaan tu Abu Jahal tu. Jangan kita tengok, kita kata patut macam mana boleh jadi pemimpin. Pemimpin hak jahat ni dia ada cara dia nak kontrol masyarakat ini. Dia ada cara dia, mana semua begitu. Jangan kita kata bila jahat ni orang benci jadi tak ada mengikut. Tak. Sebab dia ada harta. Adalah cara dia tu. Gak manusia ni bukan cerdik semua. Gitu ya. Maknanya saya nak sebutnya bahawa dari sudut mana pun semua menyebelahi Nabi, tapi tak terima lagi. Tak terima lagi, nak buat macam mana? Dari segi hujah memang kalah. Baik. Cuba tengok pengambilan Tuhan-Tuhan yang dilakukan. Tuhan ilah ni kena ingat, pengambilan ilah-ilah maknanya pengambilan ataupun menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah yang dilakukan oleh golongan musyrikin. Ini telah dibatalkan oleh Allah dengan dua bukti. Allah sebut kata palsu dengan dua bukti. Baik, yang pertama, Tuhan-Tuhan yang disembah itu tidak mempunyai keistimewaan dari sudut rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Kerana mereka tu sendiri makhluk. Hak kamu semua Lat, Uzza, Manak dan Thalithatul Ukhra tu kan sebut tu. Hak tu Tuhan kau. Tidak kamu tebuk mata dia. Cahaya Malik. Kamu tebuk mata dia, telinga dia tebuk Malik. Seperti saya nak bakar katalah, dia pernah pergi depan berhala masa ayah dia tak ada. Dia pergi dengan ayah dia pun tubik. Dia tanya berhala, lapar nasi. Dia tidak sebut lapar nasi. Dalam hadis tu dia kata lapar ni tak ada kau makan ni. Dia tanya berhala, ni awak tak tahu. Abu Bakar sebut dalam riwayat tu. Patut ada beberapa daripada situ. Maknanya dia cuba nak apa ni kita kata nak apa dia panggil tu? Nak memujuk hati dia lah. Nak meyakinkan hati dia. Ni tidak Tuhan. Apa nak kecek pun tak boleh. Tuhan ke dia? Okey, mana segitu, mana langsung, mana kali di sini maknanya tak ada langsung sesuatu yang boleh menyokong, yang melayakkan dia jadi Tuhan, tak ada. Itulah kita kata orang semua, pelik apa pokok kita ni, apa? Saya tak ingat sama nama ke dia. Hak duk di pokok, tubik air kecing tu. Tubik air tu. Riak. Kita orang pakat pergi kan dulu. Pergi ambil air. Patut tubik air kubur patah senak tu. Ni pakat pergi ambil, anggap berkat gini-gini. Anak nak puasa minum kelik dia. Ni hak raja ayat ni perawi siqah ni. Sebab saya dia, status sekolah dia. Saya kenal benar. Bukan hadis. Siapa ambil tu keruh pekat, dia kelik di rumah tu, dia pening tu, dia lapik dengan beberapa kain. Nak ambil putih. Siapa gitu semua. Bapa tak ambil air hak putih lalu tu. Bapa tak perlu tapis. Air kawi ke? Bapa tak ambil tu lalu. Tak perlu. Ada tu sesuatu dalam tu. Siapa sanggup? Siapa kakak saya kata, guru dia tu siapa terpaksa pergi sepeta anak sakit kulit pergi buh air tu kan tu. Muka air kotor. Siapa kau sepeta? Kau borak Kelantan kata. Muka kotor. Saya pergi tengok alik sana ada tempat lembu. Patut tu kubur. Nak pergi ambil air. Setara tu yang kita nak jadi sesat. Dia nak jom ada orang bawa sesat lalu. Tak ada tak apa.
Sebab tu kita nak jaga orang awam. Nyanyi ke orang kampung. Main lek apa-apa ni. Gitu kan. Kalau nak kira segi rububiyah, Tuhan yang kamu sebut Tuhan tu, Lat, Uzza, Manak ke apa tu? Rububiyah dia ke? Dia sendiri tu orang tu tebuk mata. Kalau sebut begitu secara langsung ni dah. Dan nak ayat gitulah. Al-Quran dia sebut setara tu je. Dari segi uluhiyah, layak kau nak sembah ya. Sepatutnya logik kita kata, dah aku buat memung nak sembah akunya. Waktu baru munasabah. Tapi tak di segi akal tak terima. Lepas tu dalil mana dalil? Dalil ni mana satu sandaran yang kukuh. Sebab kita Quran. Setara mananya Quran siapa boleh jadi dalilnya? Tak rosak daripada 1000 tahun gitu. Dan bukan tak ada percubaan daripada musuh nak merosakkan Quran. Tak boleh nak buat. Bukan tak ada orang berani cabar. Tokoh-tokoh bahasa. Saya baca buku beberapa orang orientalis khusus nak tahu tentang Quran. Tak masuk Islam pun. Pergi belajar bahasa Arab di Mesir. Ada setengah tu tulis kitab Usuluddin. Tapi dia tak Islam. Pokok mustasyrikin dia panggil. Golongan orientalis. Dia ngaku tak ada bahasa seperti bahasa Quran. Bahasa Arab tu suku. Bahasa Quran tu tak ada. Tapi tak masuk Islam. Nak buat mana? Hidayah ni adalah hibatullah. Kurnia Tuhan. Nak buat lagu mana? Tapi dia ngaku tak boleh. Tak ada. Sebab tu dia tak berani cabar Quran. Baik. Maknanya dia tak boleh nak kata hak Nabi Muhammad, hak Quran, wahyu hak diturunkan kepada Nabi tu tidak gini. Dia tak boleh nak kata gitu. Walaupun Syiah cuba kata dalam kitab dia. Ulama kita bahas. Wahai pokok Syiah dia kata, kamu kata sebab Syiah antara ayat dia ubahlah dalam kitab dia. Apa ni? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnah. Tapi dalam kitab Syiah dia kata sebenarnya bukan khaira ummah, kuntum khaira a'immah. A'immah tu mana? Imam-imam. Jamak pada imam, imamani, a'immah. Dia kata sebenarnya ayat tu nak ayatnya pujian Allah terhadap para imam 12 tu. Kuntum khaira a'immatin. A'immah, imam-imam. Bukan khairu ummah, bukan khaira ummah. Tu antara. Tak apalah dia dakwa gitu dalam kitab dia. Ulama kita tanya, awak tahu mana? Cuba ya. Awak tahu mana? Moga awak tidak duduk zaman tu. Awak tahu mana? Hak sini sebenarnya bukan ummah. Tetapi a'imah, awak tahu mana? Dia kata ada riwayat daripada Ahlul Bait Sayyidina Ali. Ulama kata, mari nak tengok sanad tu. Awak mari nak tengok sanad tu. Tak masalah lah. Mana kita learn ni. Tak apalah kita kata terimalah ada learn. Baik, learn ni bila? Learn ni lah. Jadi awak dakwa Quran ni hak asalnya 1400 tahun dulu. Baik, hadis ni duduk mana sebelum siapa kawan? Kita nak jujuk siapa Sayyidina Ali ni. Tu cara dia. Ni awak sebut hadis siapa ni duduk dalam kitab mana? Hak siapa sebut kelebihan siapa kalau tak jadi mudah beranak tu. Ada dalam kitab mana? Bila jujuk gigi tak boleh kira dia kata rupanya ada pandangan ulama ya sebutnya. Tak ada. Maknanya orang-orang lagu ni yalah dah. Kalau boleh tapa-tapa tak apa lagu ni. Biar dia sedar sikit. Biar dia sedar sikit. Dia ni telah duduk pening. Biar dia sedar sikit. Tapi jangan derah sangat. No. Sekadar biar dia khabar ya. Ustaz PhD tu. Pada waktu lah. Pada waktu lah. Tak, apa gitu? Banyak kan. Kalau kita tengok ulama dulu. Dia bukan sekadar tapa tu. Dipenjarakan. Dipukul. Sikit saja menyalih sunnah. Cuba tengok setengah-setengah. Cuba tengok kita baca semalam ke antara apa ni? Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, dah apa ni? Ibnu Umar tu Abdullah bin Umar, Ibnu Umar dah. Dengan anak dia Bilal tu. Ayah dia kata molek perempuan pergi masjid. Ni dalil dia. Anak dia Bilal kata saya tak setuju, perempuan lebih baik semaya di rumah. Ulama kata anak dia sebut gitu tak bawa dalil. Ayah dia sebut perempuan lebih baik pergi masjid sebab ada dalil. Bukan sesuatu dalil. Siapa dia cerca dia kata ni tak kecek sama mati dengan anak dia. Tu nak ayat sahabat. Sebab hadis Nabi ni. Kalau kamu nak tolak hadis Nabi kena bawa hadis juga. Ni kita main-main ya kecek. Bila orang tekan, rupanya ulama buat gitu. Ulama mana? Siapa ya? Sebut pula Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ni banyak. Ibnu Asakir mana? Ulama ustaz-ustaz kita tanya. Sebenarnya benda tu kalau bawa gigi tu jumpa satu akhir sekali
Dia kata ulama, jadi ulama ni waris Nabi. Bila waris Nabi ni makna ada authority lah. Kata ulama mana? Hak Nabi kata ulama usuk tu hak mana? Jadi timbul banyak masalah. Betul lah Nabi kata al ulama warasatul anbiya. Ulama mana? Patut Nabi kata ulama usuk tu hak mana pula? Mana? Tu. Sebab tu kalau Hamka dia kata ni dak ni. Pokok ni al ulama warasatul Hulanda. Ulama warisan Belanda ni. Bukan warisan Nabi. Dak. Jadi gitulah, sebab tu bagi saya tak usah takutlah. Kita sebut terang. Biar. Ni tak betul. Sebut terang gitu lalu. Sebut terang. Mak Nabi tak ajar gini. Jadi lambai-lambai gini. Bayar ke letak di mihrab. Cuba fikirlah. Berat orang kita tak nak fikir benda gitu. Letak di mihrab. Patah ada pula ni PhD juga ni bunyi khabarnya. Dia kata kalau letak kalau letak Kaabah serupa tak ada masalah dia kata. Bagi dia serupa Kaabah, kita pergi Kaabah gitu ya. Kita pergi ke ngadap Kaabah. Lemah sengerti Tu Kaabah. Tak ada orang Islam buat lakar Kaabah tu. Sebab tu ulama kata, dak buat mari kalau hak capah Nabi kata mari kita pun nak. Saya pun buat nak senyum kalau hak sungguh. Sekadar senyum kan. Bukan duk jilat nah. Sekadar senyum kita kalau hak sungguh. Sebab kita beli lipas baru kita tak senyum. Sokok buruk. Tak lama. Ni rosak parut. Sebab tu bagi kita lah benda-benda gini, pihak otoriti agama ni, dia kena main peranan. Kalau tidak masyarakat duk baluh ke bawah gini. Tu ya sebenarnya. Kita dakwa ni orang ada otoriti agama di hari akhirat. Kita sebut tu kan. Kalau dia tak cara, kita akan dakwa ni nak dakwa tak boleh di hari akhirat. Sebab dia pegang jawatan. Dia tu sebenarnya patut main peranan. Hak sebenarnya. Cuba tengok. Bayar ke? Cuba bayar. Ini kita tengok dalam masyarakat kita. Bila Jabatan Mufti Perak buat kenyataan bahawa benda ni bahaya, boleh buat polisi saddu dzara'i. Mana ada jabat mufti lain sokong? Ada? Senyak ke Johor Perlis tu iyalah tak apalah tu. Sama dah. Hak lain. Tak ada. Apa gitu? Apa gitu? Jadi ada masalah tu bahaya tu. Akhir sekali tu bahaya, na'udzubillah min dzalik. Sebab tu tak boleh lelak. Tu kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri, negara jiran kita tu. Yang mana tempat dia tu ialah tidak ada. Kita kata walaupun ulama dia ada usaha, tetapi kerana masyarakat dia ramai, dengan keadaan geografi dia gitu, dengan ada pula payah kadang-kadang nak urus tu kan. Patut kerajaan pula tidak main peranan. Sebab kerajaan dia fikir kalau rakyat dia ni tidak bayar cukai, jadi kita tahu warga negara yang baik, dan dia bawa ajaran yang tidak menunjukkan untuk kita menjatuhkan kerajaan, menimbulkan kecebilan, boleh silakanlah, tak ada masalah. Bayarlah. Tu. Jadi maknanya betul-betul rakyat sendiri yang ada kesedaran terpaksa berhadapan. Tak ada bantuan daripada kerajaan. Tu yang boleh jadi balah tu. Gitulah ni. Jadi untuk hal lain tu kita akan bincang semula lah insya-Allah. Saya setakat itulah dulu. Jadi untuk perbincangan akan datang kita akan ambil dalam surah apa tu? Al-Furqan itu. Muka surat 15 ni. Situlah insya-Allah. Jadi insya-Allah jangan sedalam bulan Ramadan kita teruskan juga kuliah dia maklumkan begitu. Cuma kita mungkin kita berhenti sebelum pukul 7 lah insya-Allah. Insya-Allah gitulah. Nampak tak sih pukul 7 kita berhenti awal lagi lah insya-Allah. Rasa 40 minit pada dah. Mudah-mudahan begitulah. Jadi bulan Ramadan insya-Allah kita teruskanlah kuliah kita insya-Allah. Jadi saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.